Terbalik. Macam ni. First time pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wa intifa' wa mudzakarah wa tazkir wa ifadah wa istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal 'ulama'is shalihin. Allahumma atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadika shalihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana wa ja'alna mukhlishin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya memilih kitab Tauhid. Kitab Tauhid, kitab ni nama dia Kitab Misbah Munir. Lepas tu kitab ni pertama kali kita hadiahkan Fatihah dulu kepada baginda Nabi SAW dan pada keluarga Nabi dan pada isteri-isteri Nabi dan sahabat Nabi dan pada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Mulia Ibn Mulkan dan Nabi Khidir dan pada guru-guru kita alim ulama dan khususnya dan sekali lagi kita Fatihah ni juga kepada Umi Sarimah dan khusus kepada khususnya juga kepada tuan pengarang kitab ni, iaitu Tuan Guru Bapa Haji Abdul Aziz bin Ismail Fatani. Kitab ni nama dia Kitab Misbah Munir. Jadi kitab tauhid kan. Kitab ni kalau bagi orang yang biasa dengan pengajian berkitab ataupun pengajian pondok, dia lebih mudah lagi daripada kitab Baqarah Amani. Pernah dengar Baqarah Amani? Kalau orang biasa ngaji pondok perasan Baqarah Amani. Ustaz kat Indonesia ada Baqarah? Tak ada. Lepas tu tak sampai. Lepas tu kitab Taqribul Ikhwan dekat Faridatul Faraid. Faridatul Faraid tak ada tak? Tapi pernah baca kan? Encik Adi pernah baca. Faridatul Faraid kan. Tu kitab tu semua kitab macam tauhid yang susah sikit, tapi bagi kitab Misbah Munir ni macam kitab rendah sikit lah. Macam mudah insya-Allah. Jadi kitab ni kita tengok semua ada kitab. Tadi nasbah buat 20 je. Tadi nanti kalau tak cukup dia minta cikgu cari tak. Cikgu Hasbullah cari. Muka depan ni kita tengok muka depan kitab ni kan. Muka hadapan. Saya cakap bahasa Kedah sikit. Kalau saya terkeluar bahasa Kedah, dia cikgu Hasbullah terjemah. Okey, kitab kalau tengok muka depan sekali, kita muka hadapan kan dia sama dengan muka surat yang kedua. Kalau adik-adik kat belakang tengok muka surat yang kedua tu sama dengan kulit depan. Sebab apa kitab ni kitab Jawi lama ni, kitab pondok lama ni kan, dia akan ada dua salinan kat belakang, depan sekali dengan belakang. Sebabnya kalau belajar
pondok ni dia akan dobit, orang panggil dobit kat tepi-tepi kitab. Dia akan gunakan pen macam ni. Selalunya dia akan guna pen kecil sini ya. Tak fikir lah. Kalau budak pondok dia akan pasal lah. Dia ada pen macam ni. Kalau abang-abang nampak ada pen macam ni kan. Tu pelajar pondok. Dia kami kat Yaman pun pakai sebab ada tempat yang kecil ni, halus ya. Kecil lah. Yang di tengah-tengah ni kan. Dia tulis, dia gunakan dawat kecil ni ya. Dawat kecil ni. Macam tengok adik tu pakai tu kan. Selalu kalau budak pondok dia akan guna ni, pen macam ni. Okey. Jadi dia akan berbit di keliling kitab ni. Yang kecil-kecil tu yang pengarang kitab ni ataupun kitab pondok lama ni dia akan bagi dua salinan dia. Depan ni kita tak boleh tulis. Yang kedua ni kita dapat boleh tulis kat dalam ni. Jadi kat pengajian pondok kitab dipanggil macam kitab kuning kan, kitab lama kan. Dia pondok ni special sikit daripada universiti ataupun college ke universiti ataupun kalau di luar negara macam Yaman sekali pun dia tak mengaji di pondok macam di macam kita ni di Nusantara kan. Dia daripada kuliah awal dia akan baca sampai kuliah akhir. Tak berkira. Dia akan dari pondok kan dari kuliah awal dia tak akan tinggal. Tapi kalau yang kat universiti, cikgu pernah ngaji universiti kan, dia ambil syllabus kan. Dia macam terbuka. Kadang-kadang dia tak guna 5 surat depan, dia guna tengah. Tapi kalau pengajian pondok dia akan ambil dari kuliah awal sampai kuliah akhir. Tu kelebihan spesialnya pondok sebab tu lah. Muka depan ni pun dia akan baca sampai habis. Dia start baca tu dia akan bagi kosong kat sini. Dia nak baca, dia nak tulis nanti. Okey. Kita tengok yang depan tu kan, ada risalatun. Kita risalatun tu apa dia? Makna dia risalah lah. Dia kalau orang mengaji nahwu, khabar bagi mubtada mahdzuf. Satu lagi satu lagi alim lah. Khabar bagi mubtada mahdzuf. Kalau kita pergi bagi macam nahwu pula. Khabar mubtada mahdzuf ni dia kalau dah khabar dia berhajat kepada mubtada. Saya baca nahwu sikit lah untuk adik-adik perempuan belakang. Okey, dia kena takdir dia. Takdir dia bahasa Arab ni kena takdir. Dia kena letak awal di depan tu ai hazihi ai hazihi risalah. Bermula ini risalah. Dia letak macam tu. Dia akan kena tulis. Sebab apa? Kalau kita mengaji nahwu, sebab apa letak hazihi? Hazihi tu kalau lelaki haza. Ini kalau perempuan hazihi. Tapi sini kenapa letak hazihi? Sebab risalatun tu dia muannas, ini wanita perempuan. Jadi kita kena letak dhamir kat depan tu ai hazihi risalatun. Tu bermula ini kitab. Okey, itu sebab kitab pondok ni dia akan dari awal dia kena baca lah. Kalau kitab dari universiti ke tempat dia akan mula baca ni di tengah tu. Ni kalau untuk guru pondok dulu dia akan baca awal risalah tu pun dia dah hurai dah. Macam tu. Okey, bermula ini tu kitab risalah. Qala musannif ay hadhihi risalah. Okey, risalah ni apa? Risalah ni orang panggil apa? Orang panggil apa? Risalah kecil saja. Tapi sebenarnya ni kalau disebut risalah patutnya selayaknya dah. Tuan musannif ni maknanya pengarang kitab ni sepatutnya dia panggil kitab lah. Tapi dia nak bagi tahu kata tawadhu' dia, rendah diri dia tak sebut kitab. Dia sebut hanya risalah saja. Ataupun surat kiriman kecil, macam biasa kecil je, yang nipis je. Tapi selain ni tebal ni. Kalau kita baca pun tak tahu dia kan. Tapi bagi dia rendah diri dia, tawadhu' dia cakap risalah. Dia tak letak nama kitab. Patutnya kitab Misbahun Munir, tapi dia letak risalah saja. Itu sebabnya kalau di negeri Arab kan, kalau negeri Yaman kan, kitab paling tinggi yang saya perasan orang dia belajar tu kan,
Dia Minhaj. Minhaj ada apa kat Indonesia? Minhaj Talibin. Ada antara kitab yang tinggi juga kan, kalau dari fiqh. Jadi macam Habib semalam dia tanya lah, dia bila dia tengok, ni 9 tahun dah. Saya sebenarnya bukan alim pun. Saya pun bukannya alim sebenarnya. Hidup lama tapi tak semestinya alim. Lepas tu kalau orang lain dah hebat dah rasa. Tapi kebetulan Syekh tanya, dia bila dia tengok kita kata dah 10 tahun dan 9 tahun, dia kata dah mengaji Minhaj je. Maksudnya Minhaj ni kitab tinggi sana. Tapi Minhaj ni karangan Imam Nawawi je. Tak okey. Karangan Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi tu, kitab Minhaj tu silibus paling tinggi sekali di Darul Mustafa tu. Kira orang mengaji 10 tahun yang mengaji kitab tu, kitab fiqh tu. Tapi bagi masa zaman Imam Nawawi tu, kitab tu ulama-ulama lain cakap, kenapa kau karang kitab senipih ni? Bagi kitab zaman tu kitab nipih. Kitab biasa. Dia tanya kenapa karang kitab nipih sangat? Kitab kecil. Dia kata nanti suatu hari nanti ada orang baca kitab ni. Macam ni juga. Nanti ada orang baca kitab ni. Anggapan dia tu nipih. Kecil lah, tak padahal kitab tu pada zaman sekarang para mufti guna kitab tu. Para mufti sebab ilmu akhir-akhir zaman ni dia makin rendah saja, dia makin rendah dan kecil lah. Sampai kecil sekali. Dah rendah kan. Sebab bayanglah zaman sahabat dulu kan, huruf setiap huruf tak ada baris dan tak ada titik. Pasal tak? Kata ni tak ada titik. Tapi macam mana sahabat boleh baca Nisa dengan Taw? Betul? Tentu nak kata ilmu dia orang jauh nak banding dengan kita. Dia orang dah tahu lah. Oh Nisa, ni Shin, apa semua. Dia tahu. Padahal kalau letak situ, hatta Ustaz Makih pun tak dia baca. Kata Nisa ke Sa. Bayangkan dia tak ada titik. Belakangan tu, selepas pada tabi'in tu yang letak titik. Letak titik je lah tu. Tidak Bismillahirrahmanirrahim tu, Ba tu pun tak ada titik. Ni nak letak Ta kan? Salah kan? Betul. Zaman dulu dia bila datang zaman belakangan ni, ilmu dah macam dah tak ni dah. Dah akal manusia pun dah tak capai dah. Tu kadang-kadang kita ada lawan ulama untuk nak buat istimbat hukum ni, nak buat tafsir ni, nak buat mana boleh. Kita ikut kita lama dulu lah. Kita pergi buat ni nak ikut. Tak ni cakap pula dah kan. Ikut Al-Quran apa semua kan. Kita kena ikut ulama-ulama yang dulu lah. Okey, kita terus balik tengok dekat kitab kita tu kan, yang tulisan paling besar sekali tu, Misbah Munir kan. Okey, hadhihi risalah, bermula ini itu risalah. Risalah ni yang bernama ni sifat lah. Nama Misbahul Munir. Misbah tu apa? Bahasa Arab, bahasa Melayu dia lampu. Awak dia bakal macam terkejut. Apa lampu? Misbah tu. Misbah lampu yang menerangi. Munir tu menerangi. Tulis sikit kat situ. Ni adik-adik yang kat belakang bermuar tu kan, kita dipanggil apa? Bobit lah. Bobit tepi-tepi tu. Takutnya kalau suatu hari nanti kita akan baca kat keluarga. Baca kat keluarga kita, kat anak kita kan. Kalau kita dobit tu tak kemas. Dobit tu maksudnya catatan di tepi-tepi kitab. Nanti suatu hari kita akan baca. Tapi Tok Guru saya pernah cakap duluan, kalau kita nak tulis apa catatan tu, eloknya tulis dengan pen. Jangan tulis dengan pensel. Sebabnya 10 tahun akan datang, dakwat pensel tu hilang. Tengok saya tulis tu, dakwat pensel tu hilang. Tulisan. Lepas tu saya fikir saya buat baru balik tulisan dengan pen. Aduh, rupanya tu yang kena tulis dengan pen. Tapi kadang-kadang pelajar-pelajar kadang tulis dengan pensel tak. Tapi saya tulis dengan pen bagus. Dia akan dia kekal lama. Tu. Okey. Misbahul Munir, lampu yang menerangi. Ni kitab dia untuk menerangi apa ni? Fi ma'rifatillahil qadir. Pada mengenal Allah yang Maha berkuasa. Kalau dia sebut sini kita tahu kata ni kita tahu untuk kita nak kenal Allah. Okey. Kata Imam Sayyidina Ali, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu kita untuk mengenal Allah.
Okay, fi ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Allah ni siapa? Allah ni lafaz jalalah, nama bagi Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Kita di sini nanti akan belajar di dalam ni kan. Mengaji pula tak nak sebut begitu. Kalau Kedah sebut mengaji. Kita mengajar apa di dalam ni, dia bukan kita nak kenal hakikat Allah. Dia nak kenal hakikat sifat Allah tu. Dan Allah Ta'ala ni kan banyak sifat dia. Maha Pemurah, Maha Penyayang, betul Allah Ta'ala. Wujud, ada, hidam. Ni kiranya ni kitab sifat 20 lah. Kalau orang tanya-tanya, ni kitab sifat 20. Itu. Okey. Nampak kita akan baca muka depan kan, dari atas sampai ke bawah. Okey, selepas pada tu disusun akan dia, nampak dah? Nampak? Disusun akan dia risalah tu. Oleh Abdul Aziz bin Ismail Fatani. Abdul Aziz bin Ismail Fatani. Kalau kitab ni muka depan dia alif tu Ismail tu tak ada. Muka depan sekali. Tolong tarik satu alif kat depan. Muka depan. Tu. Ya. Itu tarik alif dari Ismail tu, dia tertinggal. Dah yang kat situ. Alif muka depan sekali ada alif tu kan, Ismail. Alif dia tu tak ada. Kat dalam ni ada Abdul Aziz bin Ismail Fatani. Okey. Ulama dulu di karang kitab ni ulama baba tuan guru baba Abdul Aziz bin Ismail Fatani ni, dia tak letak nama dia ustaz. Pasal tak? Patutnya letak nama ustaz ke al-alamah ke tuan guru kan. Tak letak. Dia letak terus nama dia Abdul Aziz. Sebab apa? Sebab rendah diri dia, tawaduk dia. Dia takkan bagi orang letak sebab dia yang karang kitab ni. Tapi kalau anak murid dia karang, dia letak imam apa-apa. Kalau macam contoh Ustaz Atok kan, dia buat kitab, dia kata dia Atok Ilah gitu lah. Selalunya orang-orang tok guru ni dia akan pernah diri, dia akan tak letak nama Ustaz tu, tak ada nama. Tapi kalau anak murid dia yang tolong karang untuk tok guru dia bagi anak murid dia tulis. Dia letak tuan guru apa semua. Terus macam dekat sana, kalau tahu Imam Haddad tu, Imam Haddad, dia terkenal dekat Tarim tu kan. Dia seorang ulama yang buta. Dia ulama hebat lah. Tapi yang bila dia cakap, anak murid dia yang karang kitab tu. Jadi dia letak depan nama imam. So kalau kitab-kitab dia ada nama imam, Imam Haddad. Itu dia letak imam. Kalau dia karang sendiri kitab tu, dia akan letak nama dia sendiri sebab tawaduk dia. Jadi kalau macam Imam Nawawi semua dah anak murid yang tulis sekarang, dia akan letak nama kebesaran dia, ustaz, syekh, semua depan. Tapi ni tak. Tapi kita sebagai kita nak betulkan balik kitab ni, kita tak boleh lah. Kita kitab ni ada Abdul Aziz saja, terletak depan ustaz. Tak boleh sebab kita tak sama. Sebab ni dia punya rendah diri dia, dari tuan guru kitabnya. Dan beliau ni asal dari Fatani. Lepas tu tengok balik kitab, saya baca ni berpandukan kitab ni lah. Sebab kita ilmu kurang, ilmu tak banyak. Jadi kita tengokkan kitab ni lah. Okay. Yang bermukim, mukim tu yang menetap lah. Menetap di Kampung Paluh, Bunut Payung, Kota Baharu, Kelantan, Malaysia. Kira dia menetap ke Malaysia Tok Guru ni. Asalnya dia duduk kat Fatani, Thailand tau. Sana banyak pondok lah. Kelantan semua banyak pondok. Lepas tu siapakah Abdul Aziz ni? Abdul Aziz ni dia anak murid kepada Ayah Haji Iskam. Kenal Ayah Haji Iskam? Ni tuan-tuan yang dulu tu lah. Dia karang kitab ni. Siapa Ayah Haji Iskam ni? Ayah Haji Iskam pengarang Taqribul Ikhwan. Kalau nanti tambah lagi kita lain ni lagi akan jumpa Taqribul Ikhwan, Jawi lain. Lepas tu kita Irsyadul Jawi banyaklah tuan guru ni karang. Tapi ni anak murid dia. Anak murid kepada Ayah Diskam. Ma'ruf terkenal lah di kalangan tok-tok fakir pondok ni. Banyak kitab-kitab kuning yang belajar Jawi ni. Mereka kenal Ayah Diskam ni. Tu dari nak kata ulama-ulama dulu kan, dia di situ pun dah ditawaduk lah.
kehidupan dia orang, tulis kitab ni, dia di sana, dia alam barzakh sana, indah dia hidup. Sebab dia dah sekarang ni orang pun baca di kalam, di Fatoni, di Kedah pun banyak baca kitab ni. Jadi dia dapat saham dia di akhirat tu, di alam barzakh, akhirat kan, di alam barzakh dia sampai ilmu apa amalan yang dia tengah tuai. Kalau buah tu kan, tengah ambil buah kelapa sawit kan. Buah kelapa sawit, lepas tu dia pergi hantar ke ni, dia dapat apa saham dia tu kan. Okey, kalau kita sekarang ni kalau buat kitab, kalau tengok kulit belakang dia akan buat bingkai, frame, gambar, sensor kan. Letak tu, lepas tu tulis nama, sampai sekolah mana, tadika mana, lepas tu pasti mana. Dia cerita habis riwayat hidup dia habis. Jadi kalau ulama dulu di kalangan kitab, kadang-kadang sampai tak ada apa nama, kadang-kadang dia tak letak nama. Tapi kalau dia tak letak nama payah, kalau tak tajuk lagi ya. Sebab ni kita nak pergi cari kaedah, pergi minta kita tauhid ya. Payah banyak kita tauhid. Jadi dia letak nama sebab ni ya. Dia letak nama dia. Yang tu. Tu nak kata kitab zaman dulu barakah. Barakah. Dia setiap tulisan dia tu ada makna. Tengok sampai kat bawah ni pun dia tulis tidak dibenarkan mencetak akan dia risalah ni. Dia guna domain nahwu baru. Tu semua kitab ni kalau main ni dia akan ada nahwu. Lagi. Tapi kitab nahwu dia tak tinggi. Kenapa? Kalau nahwu tinggi saya orang tak boleh baca tak. Bagi ke Ustaz Bakir. Lepas tu dengan ketiadaan izin pengarangnya. Tak boleh kalau kita pergi mencetak ke apa. Tapi di sini Tuan Guru saya bagi tahu, kita cetak, faham tak saya cakap? Faham tak? Bahasa boleh faham tak? Boleh faham? Boleh faham tak? Dia bahasa Thailand lah. Takut sebab saya cakap bahasa Kedah. Lepas tu dia cetak ni, dia cakap dia larang kita cetak kitab ni kan. Tapi macam mana kitab ni, semacam saya cetak dekat Yaman dulu tak ada Melayu kan. Dia ambil PDF kawan, cetak kan. Jadi macam mana kita cetak kitab ni? Sebenarnya cetak tu bukan untuk jual. Ni untuk baca ni, untuk apa pengarang ni dia bagi lah. Personil dia bagi lah. Kita tak ada salah apa dengan dia sebab kita nak baca untuk saham pahala kat dia. Lepas tu kalau macam dia jual ni apa semua, ni dia mungkin dah minta ke ahli keluarga dia dah. Sebab dia ada silah-silah sampai ahli keluarga dia dah. Tuan Guru ni dia tinggal anak cucu dia. Dia bagi manfaat pula kat ahli keluarga dia. Bagi duit pula tu. Bayangkan kita beli kita dapat dari keluarga dah. Tu dah dia dunia dah lah bagi dah kat kehidupan ni, kat akhirat pun dia bagi ni. Tu okey kita baca nampak kitab pondok kan. Dia baca sampai habis. Nanti balik baca kat orang. Balik kat keluarga, kat isteri. Tu dia. Balik baca. Okey. Kita muka surat 3. Nampak? Muka surat 3 yang selepas tu dia tengok dia tak ada nombor 2, nombor 1 kan. Sebab apa? Sebab dia macam hazard. Dia macam dibuang macam tadi. Dia nombor 1 pun tak ada, nombor 2 tak ada, terus 3. Dia 2 lembaran ni dia 1, 2, 3. Macam tu dia letak macam tu. Okey. Kita di sini yang muka surat 3 ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. B tu dia huruf jar. Kalau orang mengaji nahwu huruf jar dia ada 9. Tahu pasal apa adik-adik ah? Min, ilah, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Dia 9. Tapi kalau naik kita tinggi tak pakai tahu. Dia ada banyak lagi lah. Huruf-huruf lah. Tak tinggi-tinggi kan nahwu. Ba ni kita kena takhdir dia. Ai iqra hadhihi kitab. Aku memulai dengan nama Allah. Itu dia nak bagi tahu dia. Mulai dengan nama Allah. Sebab apa dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim? Bismillah dengan nama Allah kan. Asal saya beritahu Allah ni, Allah iaitu nama bagi satu zat yang wajibul wujud, iaitu yang wajib ada. Kira tak ada Tuhan kan, macam mana ayat ni kan. Kira Allah tu ada lah. Okey. Kalau pasal nak kalau tutup buku pondok dia akan tu dia. Gitu kan ada ayat gitu kan. Kalau tutup buku pondok saya cuba tak mau sebut di situ. Kalau tutup buku Khalifah Tani pernah dengar? Dia ada lenggok dia.
Macam tu. Sebenarnya kadang-kadang dia orang duk olok kan untuk kedah kan. Dia sebut tu. Dia kadang macam tu. Sebenarnya memang dia orang punya tengok macam tu. Kita dah ni kita cuba buang lah tu kan. Tapi sebenarnya tu kaedah dia orang punya ni pembacaan tu. Okey. Dia sebab saya balik dari Yaman, jadi baca macam beza sikit lah. Sebab kedah apa ni dia tengok macam pelik dia ni siapa kan. Dia dah tak sama dah macam dulu kan. Okey. Sebab apa Tok Musannif ni dia tulis kitab dia. Tok Musannif ni pengarang tak tahu. Dia bahasa Arab Musannif. Kalau pengarang kitab ni yang tulis kitab ni dia samakan Musannif. Nanti banyak kali saya sebut Musannif. Okey. Tuan Musannif ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia pengarang kitab ni. Tuan Musannif ni dia tulis Bismillahirrahmanirrahim sebab dia nak ikut aturan Al-Quran. Sebab dia tengok Al-Quran dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia nak ambil keberkatan tu dengan satu lagi hadis. Setiap hadis Nabi ni kena baca bismillah, dan tulisan hadis pun dia ada bismillah di depan. Jadi dia Tuan Musannif ni, pengarang ni, dia nak ambil keberkatan tu. So dia letak di awal kitab dia Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kalau bagi adik-adik yang ni kena dobit kat kitab, nanti kita nak baca pula 20 tahun pula lepas nikah, lepas kahwin. Lepas tu kita nak baca pula nanti. Kena tulis. Tuan, lepas tu ada satu hadis, kullu amrin zibalin wa huwa aqta. Tiap-tiap benda yang ada nilai pada agama ni tak mula dengan bismillah ni maka terpotong. Ni dalam kitab Arab pun dia akan tulis tu. Kitab Arab dia selalukan dia ada bagi hadis ni lah. Sebab apa, satu kisah tu apa dia, satu suami ni kan, dia nak cuba isteri dia. Isteri dia sentiasa baca bismillah. Setiap kali bismillah, setiap kali bismillah. Jadi satu tempayan tu, tempayan tau kan. Tempayan tu dia letak ular dalam tu. Lepas tu kalau kedah sebut ular, kalau sini sebut ular. Lepas tu dia letak ular kan. Lepas tu apa, si isteri ni nak letak dalam tu, dia kata dalam ni ada emas. Lepas tu dia baca bismillah, ni contoh zaman dulu yang ni, tak tahu tok guru dia contoh gitu kan. Lepas tu dia pun seluk, dia baca bismillah, seluk pula lah. Dia letak tangan dalam seluk kan. Sama. Lepas tu dia seluk, ambil mah, dia buat kelok-kelok mah. Sebab keberkatan dia baca bismillah tu, ni cerita zaman dulu lah. Itulah setiap benda-benda yang kita nak buat dalam benda baik ni, kita mula dengan baca bismillah. Jangan tinggal benda tu nampak macam remeh. Jadi kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Sebab baca bismillah apa itu dah tak betul kami baca dengan Syekh. Bismillah saja tu lama juga tu. Dengan kat Bismillahirrahmanirrahim ra tu macam mana tu kan. Okey. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani yang maha pemurah, yang memberi nikmat yang besar-besar. Ni nikmat yang umum lah. Ar-Rahmani tu, Ar-Rahmani ni orang panggil apa? Dekat orang kafir pun dia bagi. Apa pemurahnya Allah SWT ni tu, kalau kita tengok kat dunia ni, orang panggil apa? Dia bagi orang panggil apa? Orang kafir pun jadi kaya juga. Dia bagi pemurahnya, dia bagi makan walaupun tak beriman dengan Allah kan. Tu tengok Cristiano Ronaldo kena pembola. Apa pun dalam hidup ni dia boleh beli kan, segala-galanya. Sebab nak kata pemurahnya Allah, dia boleh bagi. Dia boleh bagi segala-galanya. Tapi tu kata pemurah Allah. Tapi Ar-Rahman atau Ar-Rahman ni, Ar-Rahim ni yang kasih sayang hanya untuk orang yang beriman, yang di negeri akhirat saja. Ni untuk Ar-Rahimi, penyayang Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk orang yang beriman di negeri akhirat. Nanti kita akan dapat nanti. Tapi orang kafir tak dapat dah waktu tu. Tak dapat, dia kena azab lah dekat neraka. Kita dapat Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca lagi. Alhamdulillahillazi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Itu okey, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah sini, alhamdu ni mubtada kalau orang mengaji nahwu. Lepas tu ibtida ni alhamdu ni ibtida majazi.
dia permulaan yang majazi. Dia sepatutnya yang macam bismillah ni ibtidak hakiki, tapi tuan musannif ni dia nak gabungkan dua. Ibtidak ni apa tidak majazi dengan hakiki ni nak sambung. Ada yang kata permulaan ni eloknya baca alhamdulillah, ada yang elok baca bismillah. Tapi tuan musannif ni pengarang ni dia nak letak dua-dua sekali. Dia letak bismillah sekali, dia berbalas pula atas tu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey, alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian dia, kalau orang mengaji nahwu, alhamdulillah ni mubtada ni, setiap nama mubtada dia kalau tulisan Jawi dia akan sebutan bermula, betul tak? Dia sebut mula tak? Kalau Indonesia sama bermula lain apa? Mutawi. Mutawi. Oh, lain pula. Tapi kami masa belajar kat Jorak dulu, dia letak bermula. Jadi tengok apa muka surat 4. Tengok dia sebut bermula. Tu mubtada tu dalam kaedah Jawi. Kan ada bermula. Setiap kali bermula mesti mubtada. Kan mubtada duduk di depan bermula. Itu tu. Dia guna kaedah apa tulisan Jawi dia ni, kaedah nahwu. Tu dia dah rangkumi dah kemah. Untuk guru kita dulu. Pegang. Lepas tu saya tak berani baca yang kita tu Ustaz Tok, sebab Ustaz Siroj tu kita tasawuf tinggi sebenarnya. Katanya lapisan kita hikam. Jadi saya pun Ustaz tunggu kita kata tak apa, ikutlah yang mana kita enter boleh kan. Kita kata kita niat kata sebab ni macam rendah sikit. Tu saya ambil kitab ni. Nampak macam mudah sikit faham kan. Okey. Alhamdulillahillazi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Okey, puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita. Okey, nak bagi tahu setiap pujian-pujian itu semuanya bagi Allah. Puji-puji ni terbahagi kepada 4. Ni dalam kitab Arab pun dia akan sebut macam tu kak. Pujian-pujian ni kalau eloknya tobik pada adik-adik. Adik perempuan belakang apa sebut tobik dia elok. Nanti nak baca kat suami ke, nak baca kat anak-anak pula. Nanti akan 10 tahun 20 tahun akan datang. Betul kita nak jadi ustazah, nak ngajar. Lepas tu pujian-pujian ni bagi kepada 4 ni, ni kitab Arab pun rasanya macam tu. Betul. Kitab Arab pun dia kata, tapi dia versi ni yang saya sebut ni bahasa Melayu lah. Dia kalau Arab okey. Dia tak lari jauh macam tu je. Dia pujian tu yang pertamanya qadim kepada qadim, puji qadim pada qadim. Qadim ni Allah. Puji Allah, Allah puji Allah. Qadim, puji qadim. Kiranya kalau nak tulis bahasa Melayu, Allah puji Allah. Pujiannya dia ada 4 jenis. Allah puji Allah. Dalam ayat Quran, Allah Taala sebut, "Annallahu la ilaha illa ana." Okey. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maknanya Allah Taala puji Allah Taala. Allah Taala puji tak ada Tuhan lain, tak ada Tuhan lain lah melainkan aku. Tu Allah Taala puji Allah Taala. Jadi tu satu pertama puji Allah, Allah puji Allah. Okey, yang keduanya puji qadim bagi hadis. Qadim ni Allah, puji makhluk. Benda makhluk ni semualah. Tahu kan? Manusia, batu, kayu, bukit, semua tu dipanggil makhluk. Okey, Allah puji Allah bagi makhluk. Yang keduanya puji Allah, Allah puji makhluk. Kalau bahasa Arab dia qadim, puji qadim bagi hadis. Campur Arab campur Melayu. Boleh dah tulis. Itu. Macam mana qadim puji qadim bagi hadis? Puji Allah ni puji makhluk. Contoh dia Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Ayub, iaitu dalam Al-Quran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Sebab waktu tu Nabi Ayub dia bertaubat ke Allah. Tapi sebenarnya Nabi ni kita tahu dia orang maksum, terpelihara daripada maksiat, tapi tetap Nabi Ayub ni bertaubat juga ke Allah. Dia macam istighfar semua. Jadi Allah Ta'ala rakamkan benda tu dalam Quran, tulis dalam Quran. Kata dipuji Nabi dia kan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji hamba dia. Maksudnya tadi yang kedua tadi ni
Allah puji makhluk. Allah puji hamba dia, kata sebaik-baik hamba ni hamba yang bertaubat. Macam tu yang kita, kalau kita rajin bertaubat apa semua, Allah Taala pujilah hamba yang suka yang bertaubat. Itu. Okey. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji makhluk. Pak nampak dah 3. Cikgu mesti boleh tulis. Semua cikgu kan. Cikgu tak? Ramai cikgu ni. Lepas tu duduk yang lawaknya cikgu pergi tanya sebelah. Aduh. Ni hadis, puji hadis bagi hadis. Puji makhluk bagi makhluk. Contoh dia macam mana? Kita tanya pokok. Tiba cakap pokok bunga. Tiba-tiba banyak kat ni banyak pokok bunga. Tanaman. Lepas tu naik cantik. Jadi kita puji, ish cantik apa pokok bunga ni, warna merah tak ada. Cantik. Lepas tu ada kawan kita pakai baju laut baru, reka baru, apa lawa kereta kan. Macam tu kan. Jadi benda tu kita puji makhluk, kita puji dia, kita puji. Kalau pokok pun makhluk juga. Jadi kita makhluk puji makhluk. Itu yang ketiga je. Makhluk puji makhluk. Dia nak pergi ke mana? Point dia kita masuk ke 4 tu. Okey, keempat tu apa? Dia mengikut tu lah benda ni. Yang keempatnya hadis bagi qadim. Puji makhluk, puji Allah ni, puji makhluk puji Allah. Makhluk puji Allah. Jadi hadis puji hadis bagi qadim. Orang mengapa makhluk puji Allah. Kita ni puji Allah. Macam mana? Kita puji Allah. Kita puji Allah macam kita makan, tiba-tiba kenyang. Itu kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah kan. Tu kita puji Allah. Terima kasihlah Allah. Lepas tu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Macam tu kita puji Allah. Jadi makhluk puji Allah. Tu. Semua jenis puji ni dia nak Tok Musonif kitab ni dia nak bagi tahu semua jenis puji-pujian tu bagi Allah. Semuanya yang puji, macam kita puji pokok bunga cantik apa semua. Pokok tu Allah Taala pun cipta pokok tu. Jadi semua jenis puji ni semua kembali balik kepada Allah. Tu dia nak bagi tahu yang tu. Okey, itu bagi Allah yang menyuruh akan kita. Siapa yang menyuruh kita ni? Allah lah. Dengan mengenal akan dia. Allah Subhanahu Taala yang menyuruh kita kenal Allah. Tu yang kitab ni. Untuk kita nak mengenal Allah akan dia. Mana dalil kata Allah Subhanahu Taala suruh kenal dia? Yang ni dalam ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni kena berbik elok. Apa adik-adik belakang kalau macam ni tak apa. Berbik elok kan. Nanti jangan berbik tu makan tuan. Sebab apa tau? Kalau kita berbik main-main macam doktor, satu hari ni kita baca-baca, ish tak nampak. Ni benda apa? Kelabu mata. Jadi macam kerambi dah. Tak nampak dah macam kan. Tu lah. Kita nak sama kalau macam nanti Ustaz Fakih ngajar, kalau dia buat minta berbik tu kan, untuk tulis tu, kena tulis betul-betul. Dah ni adik-adik lah. Kena tulis betul-betul, nanti kita nak baca pula tak dapat benda tu. Okey. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tu buktinya Allah Subhanahu Taala suruh kita, dia minta, kalau fa'lam tu kan fi'il amal. Fi'il amal ni perintah. Dia perintah kita kenal Allah. Itu dalil ayat Quran ni. Ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada apa, hendaklah ketahuilah olehmu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan lain lah melainkan Allah. Ni pernah belajar dah kot rasanya. Kita nafikan benda tu, bukan nafi Tuhan kafir ni, tak pernah pasanan. Macam contohnya kita nafikan tiada Tuhan lain, bukan Tuhan bahala, Tuhan macam Tuhan Hindu tangan banyak tu kan. Tu makhluk batu apa semua tu kan. Tu makhluk, bukan kita nafi tu. Tiada Tuhan lain, bukan Tuhan tu. Tak, Tuhan yang macam Allah ni tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah. Bukan nafi Tuhan tu. Tuhan sembahan mereka tak. Bukan nafi tu, kena ingat tu. Kalau kita niat kata kita baca untuk nafikan benda tu, tak betul lah. Tak ada Tuhan lain lah melainkan Allah. Tuhan macam Allah lah, tapi tak ada lah macam lain melainkan Allah saja. Tu. Jangan kita macam yang sembahan orang Hindu, orang Cina kan, dia letak depan merah depan rumah tu kan. Tu batu apa semua tu pun makhluk yang mereka sembah tu. Tu bukan kita tolak yang tu.
Maksudnya tu bukan Tuhan pun. Tu. Okey. Pujian okey. Dan mentauhid akan dia. Akan dia Allah. Dapat tempat. Mentauhid akan dia. Dia Allah ni. Kalau kitab Jawi ni kan, kitab Jawi ataupun kitab Arab apa semua, dia akan sebut ni. Puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dengan mengenalkan dia. Allah Taala mengenal dan mentauhid, mensatukan akan dia, mengesahkan akan Allah ni. Kira Allah nak bagi tahu kata Allah ni satu je. Allah ni satu je. Jadi kalau dia sebut mentauhidkan atau mengesah je satu ni, maksudnya ni kitab Arab dia ada satu kaedah. Dia akan sebut bara' tu istidlal. Bara' itu istidlal. Orang panggil apa? Dia nak sebut inti dia. Kalau kita tak tahu lagi depan ni kitab tauhid kita apa, kita baca benda ni. Ni nak membukti kata kaedah dia kata, ni kitab tauhid ni. Kalau kitab fiqh dia akan sebut benda lain. Dia akan sebut macam sah batal haram tu kita ni betul ni kitab fiqh. Kalau di sini kitab tauhid. Okey. Wassalatu wassalamu. Okey, wassalatu wassalam ni khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Dia nak bagi tahu cerita tentang lafaz dia tu, tentang lafaz dia aja. Tapi makna dia nak ngajakkan kita supaya kita ni bersolawat, solat kat atas Nabi. Wassalatu wassalamu ni dengan lafaz Allahumma salli wa sallim. Artinya apa? Ya Allah, engkau berikanlah rahmat. Dia macam makna dia ni kan, dan rahmat dan kesejahteraan lah. Tu dia nak orang panggil kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala ni berilah rahmat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak minta kita banyak bersolawat ke Nabi. Sebab apa kita kena banyak bersolawat ke Nabi? Suatu hari nanti macam pernah lalu dah tuan-tuan guru duk cerita kan, bila kat akhirat esok kan, peluh. Ni mungkin abang-abang dah pernah dengar kan, berpeluh kan, matahari akan sejengkal kat kepala kita kan. Lepas tu peluh akan sampai ke kulali, ada sampai ke betih, perut, dada, ada yang hapus daripada kepala. Itu bergantung kat amalan kita. Jadi waktu tu semua orang tengah cari, berduyun-duyun lah, tengah cari, duyun cari balik Nabi, nak minta syafaat. Minta syafaat, semua orang tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Hatta depa pi dah cakap dah masuk Kedah dah. Mereka pergi dekat ke Nabi Adam kan. Nabi Adam minta maaf tak dapat sebab dulu pernah makan buah kuldi, tak boleh nak tolong lah. Lepas tu dia kata pergi cari Nabi lain. Dia pergi cari Nabi Nuh pun. Dia minta maaf, dulu pernah salah dengan Allah. Dah, tapi Nabi tak salah dengan Allah. Lepas tu nak kata jalan cerita ni, tapi ni diceritakan kitab yang ni kitab lama-lama kan. Nanti kita akan lalui jalan tu. Dia macam mana pun akan lalui jalan tu. Kita tahu ke tak tahu, nanti lalu macam tu lah. Lepas tu sampai ke latar akhir, sampai ke Rasulullah tengah sujud. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh bangun kepala dan lepas tu Rasulullah bagi syafaat. Waktu tu Rasulullah bagi syafaat pada umat semua seluruh. Waktu tu dah bermulakan untuk nak masuk syurga, neraka semua ni. Atau waktu tu masa peluh dah naik apa semua tu, sampai satu tahap orang nak, kalau dia ni ahli neraka, cepatlah masuk ke neraka. Sampai satu tahap tu. Na'udzubillah. Tapi sampai satu tahap tu, tapi bergantung ke amalan kita kat dunia ni . Amalan kita kat dunia ni mempengaruhi kehidupan kita setelah kita mati ni. Kena buat amalan banyak tu. Buat dengan saya apa. Betul. Banyak diri sendiri juga dengan semua. Okey, itu sebab orang panggil kita digalakkan, diminta untuk kita solawat banyak kat Nabi. Alhamdulillah kita duduk kat tempat ni penuh ziarah kan, asar Rasulullah. Ni tempat ni masya-Allah, saya datang itu pertama kali ni orang bawa Ustaz Abdul Kadir bawa masuk ke asar Rasulullah. Peluh Rasulullah dengan bekam tu cikgu kena mesti bagi satu dah pergi tu tungkat
Katanya dari sahabat Nabi bagi ke Rasulullah kan. Saya tengok kalau dekat Yaman tu, kalau masa ziarah Hud, Nabi Allah Hud kan dia tiap-tiap kali dia akan buat ziarah Hud. Ziarah Hud tu dia ada macam program dia ada 5 hari atau 6 hari. Sebenarnya propaganda di Malaysia ni akan cerita kami akan tawaf dekat sana. Sebenarnya bukan kita pergi tawaf sana. Dia zaman Nabi, zaman Syekh Fakih Muqaddam ni. Lepas pada sahabat tau. Syekh Fakih Muqaddam zaman macam zaman Imam Ghazali tu. Tapi Syekh Fakih Muqaddam ni tak popular sangat. Katanya 500 tahun juga Syekh Fakih Muqaddam ni. Tapi dia tak macam Imam Ghazali popular kan. Tapi Syekh Fakih Muqaddam kalau pergi sana memang dia hebat lah. Tapi zaman dia tu dah diprogramkan dah pergi ziarah Hud ni. Ziarah Hud. Jadi kami pergi sana, dia bukan kan kita pergi tawaf, kita pergi macam Yasin dekat Syekh, tapi dia ada program ulama Macam contoh dia orang ada takalam di situ, ada percakapan, ada ceramah. Dia 4 kali banyak ada buat maulid, ada di sana nanti kalau ada kesempatan dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah sana. Di sana dia seorang satu orang panggil apa, keturunan Habsyi. Dia ada penyimpan rambut Rasulullah. Macam di sini janggut kan. Katanya dia ada simpan rambut Rasulullah. Tapi tak disimpan di sini, tapi di sini janggut. Di situ hanya rambut dia sikit je. Panjang tu mungkin ni lebih kurang kan. Tapi dia letak di balang macam di sini juga balang. Orang berebut nak cium yang tidur rambut Rasulullah. Di sini sampai ke bilik dia tengok sah. Beratuk macam tertolak dada kita nak masuk di raudhah. Tolak ketat kau, tapi alhamdulillah berjaya masuk kau. Tapi dia sentiasa setiap tahun dia akan bawa ke situ. Bawa ke, tapi tu bukannya program rasmi dia. Dia macam kebetulan Munsik tu keturunan Habsyi ni, ketua keturunan Habsyi ni dia bawa rambut Rasulullah tu asal kan. Orang, tapi dia tempat dia tertutup. Tapi tempat dia di sana ada banyak tempat, macam tempat Darul Sofa, tempat Hautah, ada banyak tempat kan. Salah seorang tempat tu dia bawa rambut Rasulullah. Tapi taklah program dia untuk ziarah rambut Rasulullah. Tapi siapa nak pergi. Tapi kalau tahu kata ada orang seorang bawa rambut Rasulullah, terus hanya rambut Rasulullah. Tapi di sini banyak semua benda apa barang bekal semua. Kalau orang tahu kat sana tahu berebut ni, pecah tempat ni. Lepas tu kami masuk tuan. Lepas tu dah masuk dalam tu. Dari asal insya-Allah dapat masuk. Dari asal. Lepas tu dah masuk dalam tuan. Dah dia tutup pintu semua tuan. Kalau Habib Omar apa semua ni dia ada laluan VIP dia kat bawah bawah tanah. Orang besar dia akan kunci pintu tu. Tapi masuk dalam macam lingkaran ular ni. Sini dia pusing tu. Sampai nak cium, tapi nampak dia cium. Tapi sekarang ni tak dia cium lah kaca tu. Dia hanya pegang, dia tengok lah. Sampai tu melutut kan. Dari situ sampai sini melutut. Lutut ni adab dia tuan. Lepas tu tengok dah jalan. Tengok jalan, tak dia cium, dia tak bagi lah. Dia halang, tapi dia buat maulid sampai sebanyak orang cium tuan. Tapi dia macam tu lah. Katanya masya-Allah barakah tempat ni dengan dah pegang asar Rasulullah. Bukan biasa-biasa sebab ada pilihan orang juga yang akan dapat benda tu. Sebab di sana kalau macam keturunan Nabi Umar, Syekh Habib Abu Bakar bin Salim. Habib Bakar Salim rasa tak ada simpan rambut. Mungkin dia orang simpan tu diam. Tapi tak ada. Tapi kalau keturunan Habsyi dia ada simpan. Dia ada banyak sebenarnya segaf. Kalau yang datang semalam tu sahabat Nabi, keturunan sahabat Nabi Al-Khatib. Tapi di sana apa ni, jadi para habaib lah. Di sana dia ada ni keturunan dia. Yang jaga. Dia orang bawa panji tu pun ada bendera tu ramai-ramai dia ada setiap ni dia kelompok dia. Dia orang sangat jaga kabilah dia punya ni dia. Sana. Masya-Allah. Di situ kan nak cakap kata tu baru satu. Ni banyak kan. Katanya apa? Dia hantar di ribat-ribat lain kan. Dia Istiqomah semua kan. Kata Ustaz Abdul Qadir nak dilupuskan, tapi dia pilih negara Yaman, pilih ke negara Malaysia dan tempat dia di Muar ni. Masya-Allah. Syukur kita dah duduk tempatnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kat situ kan. Nampak wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita.
penghulu kita. Sebab apa Sayyidina disebut Sayyidina dan sebab penghulu. Sayyidina Rasulullah ni tahu kan, sebab dia penghulu para nabi-nabi, ketua kali. Sebab dalam hadis tu, ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu anak-anak Adam. Rasulullah cakap ingat dulu tu. Jadi itu dalilnya kita kena letak Sayyidina. Sebab kalau ayah kita pun, tapi kalau ada setengah golongan dia marah letak Sayyidina. Tapi kalau ayah kita pun kita panggil ayah. Mana kita panggil Ibrahim lah, Ibrahim. Takkan panggil itu tak wani kita. Tapi kalau tu Nabi kita kena guna pangkat dia panggil Sayyidina. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad kan. Tapi tok guru kita panggil nama dia saja. Mana tak pernah kita akan buat begitu. Mesti kita ada tuan guru Abdul Aziz, tuan baba Abdul Aziz depan dia kan. Macam itu juga. Letak apa ulama kita ni, dia akan letak dengan rasa hormat dia dengan Rasulullah kan. Dia letak ala Sayyidina. Tapi banyak orang lawan untuk letak Sayyidina. Orang kata tak suka macam-macam. Tu. Okey, ke atas penghulu kita. Nabi nak orang apa? Sebab Nabi kita ni dia penghulu, walaupun Nabi Adam, Nabi apa semua, Rasulullah yang paling ni kali. Paling ketua sekali lah. Tapi alhamdulillah kita berada di umat dia. Sebab sampai akhir hayat dia nak meninggal pun dia ingat umat ni, umati dia. Dia teringat lagi umat dia. Okey. Ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, iaitu ni Nabi Muhammad ni badal kalau nak ngaji nahwu-nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia Nabi ni. Siapa lantik dia? Oleh Allah Taala. Allah Taala ni oleh ni jadi fa'il. Jadi macam tu dia punya jawi dia. Oleh Allah Taala lah lantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jadi nabinya. Jadi nabi dan jadi rasulnya. Mengapa? Kalau nabi dia sampai wahyu dan tak disebarkan kepada orang. Dia simpan untuk diri dia tapi tak disuruh untuk menyampaikan kepada orang. Tapi kalau rasul, dia wajib kena sampai kepada orang. Sampai kepada umatnya. Sampai wahyu. Tapi Rasulullah ni, dia pangkat kemuliaan dia Allah Subhanahu Taala bagi dua terus. Nabi lagi rasul. Dua. Allah Taala sampaikan wahyu, bagi sampai kepada umat-umatnya. Itu. Okey. Apa sifat Nabi, kenabian ni tak boleh diusaha. Macam yang lain kita boleh usaha kan, aulia apa semua kan. Tapi kalau kenabian ni tak boleh kita usaha. Tu ni Allah Taala nanti. Lepas tu dan ulama jadi pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dialah jadi pewaris para nabi ni. Okey. Wa ala alihi wa ashabihi alladhi yuharrifuna bi izharil haqqi wa i'la dinihi. Dan ke atas keluarganya. Dekat sini, di atas keluarganya ni kan. Di atas keluarganya ni terbagi kepada tiga. Tengok kita dapat masuk dalam keluarga Nabi. Satunya keluarga Nabi di maqam puji, iaitu orang di maqam puji, iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman dan bertakwa tu, kalau kita seorang beriman dan bertakwa, kita termasuk dalam keluarga Nabi dari maqam ni. Yang keduanya dari maqam doa. Dari sini kita tetap termasuk juga. Di maqam doa ni kita tulis lah. Yang pertamanya maqam puji, iaitu orang beriman dan yang bertakwa. Itu dipanggil keluarga Nabi. Yang keduanya keluarga Nabi di maqam doa. Tiap-tiap orang yang beriman walaupun fasik, walaupun dia kadang puasa, dia tak puasa, dia tetap masuk juga dalam keluarga Nabi. Tu kalau orang tanya, keluarga Nabi kat mana? Lepas tu ada setengah tersembang kawan dia tu Syed Pasmuan. Lepas tu kata aku di keluarga Nabi daripada di maqam doa. Ada setengah orang tu cakap, keluarga Nabi mana? Aku Nabi Adam. Kena jawab gitu kan.
Okey, satu lagi yang terakhirnya yang dimaksudkan kat sini, keluarga Nabi di di maqam tak terima zakat. Keluarga Nabi ni iaitu anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kat sini lah keluarganya ni, keluarga Nabi ni. Tapi kita termasuk keluarga Nabi di maqam doa. Setiap ke doa muslimin muslimat tu kan kita termasuk tu keluarga Nabi yang itu lah. Tapi yang dimasukkan di sini keluarga Nabi di maqam zakat, tak terima zakat tu kalau habaib, kalau kita bagi dia zakat dia tak terima. Dia tak terima. Kalau kita akan satu benda kita akan sebut dia. Bagi hadiah, dia akan terima. Kalau kita nak sebut habib kan, kita nak sebut hadiah. Dia sebut kata kalau kita ada zakat mana-mana, lepas tu perniagaan ke apa, kalau kita nak bagi kat dia, dia tak akan terima kalau zakat, dia akan terima hadiah je. Keluarga Nabi. Okey. Dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat di sini, sahabat-sahabatnya ni, dia yang hidup sezaman dengan Nabi, ini dipanggil sahabat. Dan sezaman tak apa, dan beriman pula dengan Nabi. Kalau tak beriman dengan Nabi, dia hidup sezaman tapi tak beriman dengan Nabi, tak kira sahabat. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua tak kira sahabat. Tu lah. Tu. Lepas tu kalau sezaman tapi dia tak jumpa Nabi, dia tetap tak dikira sahabat juga. Oh, yang tadi ya. Tiga aja. Tiga aja. Tak pakai tambah tu. Ada lagi. Tambah. Lepas tu okey. Jadi cerita pasal sahabat Nabi kan. Satu, kalau sezaman dengan Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tetap tak dipanggil sahabat, dia panggil tabi'in. Puasa tahu dia contoh siapa? Puasa nak siapa? Yang terkenal masyhur, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kenal kan? Kenal sahabat Nabi cerita zaman sekolah dulu apa semua. Uwais Al-Qarni ni, dia sebabnya dia khidmat kat mak dia. Dia taat betul dengan mak dia. Ni cerita dia kan. Dia taat dengan mak dia. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kenal dia. Sebab Nabi kan berita semua. Rasulullah kan kawan dengan malaikat Jibril. Jibril Nabi bagi tahu, kata ni ada Uwais Al-Qarni, mesti dia bagi tahu. Allah Taala bagi tahu kat Jibril, suruh bagi tahu Rasulullah. Jadi dia tahu lah. Tapi Sayyidina Uwais ni dia terkenal di langit. Di dunia tak terkenal, tapi di langit dikenal. Sebab apa dia? Dia kuat khidmat dengan mak dia. Khidmat dengan mak dia ni memang tak boleh orang tandingi lah. Sampai Rasulullah respect dia, Uwais Al-Qarni. Sampai dia cakap dekat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, setelah aku mati ni, pergi cari Uwais Al-Qarni ni, suruh doa bagi gugurnya dosa. Tu apa dia minta, apa Rasulullah suruh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia satunya, dia banyak lagi dia buat kan. Salah satunya dia akan dia akan tanggung anak kambing. Pernah dengar cerita ni? Pernah kan? Tanggung anak kambing. Ulang balik lah. Lepas tu dia tanggung anak kambing. Ada setengah kata anak lembu. Dia tanggung, dia naik, dia tanggung tawan. Tahu kan? Pikul silap tanggung. Pikul naik ke bukit pagi. Petang dia training lagi untuk naik bukit. Bawa sebab apa tu? Sebab dia nak pikul mak dia ke haji. Dia bawa tu, dia punya kekuatan dia dan dia taat betul ke mak dia. Dan ada setengah riwayat kata waktu zaman Rasulullah ada tu, dia pernah pergi tapi tak jumpa Rasulullah. Dia pergi Sayyidina Aisyah kata Rasulullah pergi perang. Jadi dia nak tunggu tak boleh lama sebab mak dia cakap pergi sekejap lah. Gitu. Lepas tu dia balik. Dia taat betul dengan mak dia. Tu atas dia taat dengan mak dia. Tu yang maqam dia tinggi lah. Sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah orang kita. Kalau kami dekat Tarim dekat Hadramaut, tak okey. Dia Habib Omar, kalau siapa buat alasan kata mak saya sakit kat Malaysia nak kena balik lah, dia kan dah rindu mak dia. Habib Omar tak cakap banyak. Kalau sebut kata mak, terus dia pergi balik. Sampai kadang mak tak sakit pun dia pergi balik.
Dah ada budak-budak ni ada buat alas semak. Kalau buat ayah dikurangi, tapi kalau buat alas semak, dia suruh balik. Nah tu. Tapi jangan kat sini buat kat ustaz kata Kak Adi kata nak balik ni. Kata mak sakit pula. Tu. Tapi kat sana dia sangat maha imak ah. Tu. Okey. Dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh-sungguh mereka itu sahabat dan keluarga Nabi mereka ni kan sanggup menggadaikan segala-galanya. Siti Khadijah pun sampai kata kalau ada tulang aku pun berharga untuk agama tu, jualkan tulang dia sampai dia habis gadai untuk Islam kan. Tu. Kata guru saya kalau masa zaman tu kan Islam tengah kuat dan orang macam ranting tu kan tengah macam basah lagi lah. Sampai sekarang ni kan dah akhir zaman ni, ranting pun dah reput lah, pijak pun dah ni. Sekarang ni dah macam-macam lah. Sekarang dah macam-macam berlaku kan. Dah akhir zaman ni. Bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya, agama Allah ni mereka ni lah sahabat Nabi dan keluarga Nabi ni yang meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pukul 9 dah boleh dah. Boleh. Ni sambung lagi tak nanti tak? Sekali lagi dah. Dah wa ba'du. Wallahu a'lam. Jangan lupa lah tulis dobit lagi elok. Nanti dobit makan tuan. Dia panggil dobit makan tuan. Baca pula tak nampak. Dobit tahu kan? Dia ada tulis catatan. Tulis elok. Nak baca kat anak-anak nanti balik. Anak-anak isteri nanti belajar apa kat sini. Kita baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصديقين وتوبة الصديق ونسألك اللهم بمنك وجهك الذي ملك أركان العرش أن تزرع في قلوبنا حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.